Bertemu lagi dengan saya Ustaz Zulkarnain bin Ahmad dari SK Ranca-Ranca Wilayah Persekutuan Labuan. Welcome to Uza Studio. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Okey. Jom kita terus kepada pembelajaran kita pada hari ini. Okay, kita boleh rujuk buku teks muka surat 80. Okey, baiklah semua. Untuk hari ini, objektif pembelajaran kita ialah murid dapat menyatakan maksud hadas dan pembahagiannya. Dan yang kedua, murid dapat menyatakan hukum bersuci daripada hadas besar berdasarkan dalil nakli. Okey. Okey, tajuk kita hari ini ialah bersuci daripada hadas. Bersuci daripada hadas bidang ibadah. Okey, inilah muka surat 81 dalam buku teks kamu. Sekejap lagi saya akan terangkan. Okey. Ini yang keduanya. Nanti kita akan tengok satu persatu. Okey. Okey, yang pertama sekali. Maksud hadas. Siapa pernah dengar apa maksud hadas? Siapa pernah dengarlah perkataan hadas? Saya rasa mungkin ada yang sekolah agama dia tahu ni apa itu hadas. Tapi kita akan ulang, okey? Apa itu hadas? Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Lagi sekali saya ulang. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Apa ni ya? Senang je. Kata kuncinya ialah yang saya sudah colourkan dengan colour merah ni. Kekotoran maknawi yang menghalang sahnya ibadah. Itu maksud hadas. Secara ringkas. Okay, mungkin ada yang tertanya-tanya ni, alamak, apa ni maksud maknawi? Maknawi. Okay. Maknawi, kekotoran maknawi ialah kekotoran yang tidak boleh dicapai oleh deria, seperti berhadas kecil atau besar. Ada yang nampak macam makin pening je tu. Okey, tak perlu risau. Senang je. Kekotoran maknawi ni, saya cuba bandingkan dengan najis yang kita contoh kita berjalan-jalan. Kita terpijak sesuatu lah. Terpijak tai kucing contohnya. Tai kucing tu ialah najis yang kita boleh nampak. Bukan saja nampak lah. Berbau busuknya. Kita boleh nampaklah dengan mata kasar kita. Tetapi kalau kekotoran maknawi ni kita tidak nampak. Sebagai contoh, kita ada wuduk. Tiba-tiba kita terkentut. Kentut tu mengeluarkan angin. Angin itu tidak menyebabkan badan kita kotor. Badan kita tak akan kotor oleh angin kentut kita tadi tu. Cuma kita memang kita dikatakan sebagai berhadas. Berhadas kecil. Kentut sebagai salah satu contoh berhadas kecil. Walaupun dia busuk, tetapi dia tidak akan mengotorkan badan kita. Cuma bila kita berhadas kecil atau berhadas besar, ini dia. Kita tidak boleh, yang pertama ni contoh perkara yang dilarang ketika berhadas ni, kita tidak boleh menunaikan solat. Batal wuduk kita disebabkan kita kentut, kita kencing, kita berak. Boleh faham kan? Yang kedua, kita tidak boleh menyentuh Al-Quran sebab kita sudah berada dalam keadaan berhadas kotor. Yang ketiganya ialah tawaf. Tawaf dia mengelilingi
Kaabah tu pun kita tidak boleh buat. Boleh faham kan setakat ni? Alhamdulillah, kalau faham alhamdulillah. Okey, kita terus kepada berikutnya, pembahagian hadas. Hadas ni ada dua. Ingat ada dua. Yang pertama ialah hadas kecil dan yang kedua ialah hadas besar. Ingat tu saja, besar, kecil. Okey, untuk hadas kecil ni, yang di bawah ini ialah cara bersucinya adalah dengan berwuduk. Cara bersuci adalah dengan berwuduk. Kita pergi buang air kecil atau buang air besar, adakah kita boleh terus solat? Tak boleh kan? Adakah kita boleh terus membaca Quran? Pegang Al-Quran? Tak boleh. Baca boleh lah, tapi kalau kita sentuh, tak boleh. Okey? Okey, ini untuk hadas kecil tadi. Mesti ada wuduk, barulah kita boleh solat. Barulah kita boleh menyentuh Al-Quran dan sebagainya. Okey, untuk hadas besar, cara bersucinya adalah dengan mandi wajib. Mandi wajib. Alah, pening lah Ustaz. Apa itu mandi wajib? Okey, tak apa. Nanti saya akan terangkan di episod seterusnya. Ada episod kita ni. Okey. Bukan macam mandi biasa. Lain sikit. Okey, faham ? Okey, seterusnya. Hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Kalau kita kotor, mestilah kita sucikan diri kita. Betul tak? Kalau kita kotor, mesti cuci. Macam itulah juga. Hukum dia, hukum bersuci, ingat, wajib. Mesti kita bersihkan diri kita. Okey, dalam Al-Quran, ni dalil naqli ni, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-6. Okey, kamu boleh ikut saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Okey, lagi sekali ya. Wa in kuntum junuban fattahharu. Okey, apa maksudnya? Jika kamu berjunub, maka bersucilah. Jangan tanya lagi apa itu berjunub. Nanti kita akan terangkan di episod seterusnya. Okey, saya nak kamu faham itu saja dulu. Okey, alhamdulillah kita sudah pun berada di akhir episod pertama. Nanti kita akan sambung episod kedua. Okey, setakat ni apa yang kamu perlu tahu ialah yang pertama tadi apa? Pengertian hadas. Yang kedua, berapa jenis hadas ataupun pembahagian hadas? Ada berapa tadi? Ada dua, kecil dan besar. Dan yang ketiga, apakah hukum bersuci daripada hadas? Iaitu wajib. Yang terakhir sekali, apakah dalil naqli tentang bersuci daripada hadas? Okey, jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa klik subscribe di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.